dari mana. Okey, tetamu saya pada malam ini ialah Tuan Hafiz Roslan, Peguam Syar'i, dan di sebelah beliau ialah kira bekas anak guam. Ya, dalam pada perbincangan malam ni kita perkenalkan sebagai Zahara. Ya, assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey, kahwin warga asing ni sekali-sekali kita akan dengar. Dan tiap kali kita dengar, kita akan dengar isu, masalah. Antara andaian yang popular ialah satu, jatuh hati dengan betapa manisnya mereka ni berbicara dan sebagainya. Dan yang paling membimbangkan ataupun yang membimbangkan ialah apabila mereka ini ingin berkahwin kerana nak dapat lesen perniagaan menerusi pasangan. Okey, setakat ini sejauh mana kes-kes yang membabitkan perkahwinan warga asing yang tuan kendalikan? Pengalaman kita dalam mengendalikan kes-kes di mahkamah syariah ni, tidak memang akan jumpa peristiwa tersebut. Pertama, kalau kita lihat, ini kita tengok negatif side. Secara negatifnya memang ada dan wujud dalam sesuatu modus operandi yang mereka berkahwin ni disebabkan mereka perlukan satu warga negara, yang ni isterinya, ataupun yang menjadi pemilik company, pemilik syarikat. Okey. Okey, yang tu. Yang kedua, dalam pada masa yang sama juga, memang dasar cinta tu dari mata jatuh ke hati, minat syaruhan dan sebagainya lah. Zaman sekarang ni mungkin yang cari muka Korea pula. Sebab ada debak dan sebagainya. Cuma bendanya sama. Kadang-kadang bermula daripada cinta, yang positif alhamdulillah, kita tak nafikan. Hukumnya harus di antara sesama manusia berkenal-kenalan, berkahwin tu tidak ada masalah. Kita tidak halang. Dari sudut perundangan yang kita lihat di Malaysia, saya amat rasa positif bahawa sistem perundangan kita dalam pada masa yang sama untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia mematuhi 5 rukun negara Malaysia dan menjaga kemaslahatan supaya perempuan tidak diprejudiskan. Okey, baik. Itu bagus. Tapi bila kita sebut warga asing ni, mahu tak mahu kita akan dengar juga nak berkahwin untuk dapat lesen perniagaan. Itu kira yang sering kita dengar lah. Boleh saya katakan tanpa prejudis untuk pihak-pihak yang bahagia selepas itu, ada wujud. Ada wujud. Baik. Sebelum kita bersama dengan Zahara untuk berkongsi kisah beliau ni, dan saya beri introduksi sedikit. Zahara pernah berkahwin dengan warga Pakistan, kemudian berakhir dengan perceraian. Tapi liku yang dilalui oleh bekas anak guam Tuan Hafiz ni sangatlah menggusarkan bila kita dengar, dan harap ini menjadi iktibar kepada semua juga. Kami nak kongsikan lagi antara tinjauan bersama dengan warga asing tentang adakah mereka ingin berkahwin dengan rakyat tempatan. Jadi apa kata mereka, saksikan. Saya tak nak orang sini kahwin. Saya orang Bangladesh sama-sama country. Saya tak suka, saya suka orang macam sama-sama country. Baru bagus. This Malaysia girls very okay, no problem. This my family no choice. My family choice, my cousin already check. I go Bangladesh 3 years but late. I married Bangladesh. Ini Malaysian girls, Baya Santi, ini Muslim, ini Kota, I Muslim. Ini mau. Okey, adakah encik mau berkahwin dengan warga tempatan? Ada. Kita memang dah kahwin sini. Orang Malaysia juga daripada Negeri Sembilan. Okey, jadi kenapa encik memilih untuk berkahwin dengan warga tempatan? Sebenarnya kahwin tu berjodoh lah. Mana-mana kalau kita nak pergi tempat lain pun sama juga. So saya memang datang sini nak untuk kerja. So dah dapat sini jodoh saya, so saya dah kahwin sini lah. Okey, temu bual secara rambang dan pelbagai sampel yang kita jumpa. Ada yang tidak mahu, ada yang merasakan rakyat Malaysia ni wanitanya ialah mempunyai ciri-ciri yang diingini, tetapi ada yang terpaksa mengikut keluarga, pilihan keluarga, dan ada pun yang telah pun berkahwin. Baik, kita bersama dengan Zahara. Kalau boleh saya tanya soalan ini dan Zahara beritahu betul ataupun tidak, ya. Bekas suami berasal dari Pakistan. Betul. Okey, dan mendapat PR kerana berkahwin dengan wanita Malaysia sebelum berkahwin dengan Zahara. Betul. Bermaksud Zahara berkahwin sebagai isteri yang nombor 2. Betul. Okey. Kemudian perkahwinan Zahara dengan lelaki ini, Pakistan ini, pada tahun 2013. Betul. Okey. Dan difahamkan pernikahan ini tidak sah walaupun bernikah di Malaysia. Ya. Okey. Sebelum kita tanya tentang kenapa ia tidak sah dengan tuan, bagaimana boleh berkenalan dengan bekas suami ini? Saya semasa bekerja.
Kemudian? Di tempat kerja yang sama ke ataupun? Tak, secara kebetulan. Okey. Secara kebetulan. Lepas tu kenal. Suka sama suka. Tapi dalam masa tu saya memang tahu dia ada isteri pertama. Oh, dalam tempoh perkenalan tu tahu yang dia sudah berkahwin? Awal permulaannya dia tak bagi tahu, tapi bila saya dah jatuh hati, lepas tu baru dia berterus terang lah. Tapi disebabkan saya fikir ada wujudnya poligami tu, so saya sendiri bersetuju tanpa ada mana-mana paksaan. Apa yang membuatkan Zahra tertarik untuk menerima dia sebagai suami walaupun menjadi isteri kedua? Ciri-ciri yang ada pada dia? Sejujurnya dia sangat baik untuk saya. Kalau ceritakan selepaslah perkahwinan, dia memang sangat baik dan kami sangat serasi. Tapi permasalahan kami cuma disebabkan orang lain. Okey, maknanya antara Zahra dan bekas suami ni tidak ada masalah. Memang boleh. Tak ada masalah. Memang pilihan saya sendiri. Okey, jadi maknanya disebabkan pihak lain, pihak ketiga dan sebagainya lah. Isteri dia tak dapat terima saya. Okey. Walaupun dah berbincang. Adakah isteri tahu yang kalian berkahwin? Isteri pertama tu tahu? Tak tahu. Dia tahu selepas kami buat pernikahan yang pertama itu. Okey, keluarga bagaimana? Keluarga Zahra? Keluarga saya memang tak tahu. Sebab kalau sekiranya keluarga saya tahu yang dia dah berkahwin, saya pasti memang keluarga saya takkan terima. Jadi sebab itu saya rahsiakan. Rahsiakan perkahwinan ke ataupun rahsiakan tentang status dia? Rahsiakan perkahwinan dan status dia. Maknanya keluarga tak tahu yang Zahra... keluarga saya memang tak kenal langsung dengan dia. Tidak tahu kewujudan dia? Tidak tahu kewujudan dia. Okey. Dan bernikah ini di Malaysia? Ya. Dan siapa yang ada ketika akad nikah tu? 3 orang warga Pakistan dan juga saya. Wali? Wali saya tak gunakan wali. Okey. Ini yang buatkan situasi ni agak tricky, tuan. Yes. Dan tuan kendalikan kes ini sejak bila? Saya dapat kes ni apabila daripada seorang individu pun pernah menjadi klien saya. Pun berasal daripada Pakistan juga, tetapi seorang yang baik, yang jaga isteri yang baik lah. Kemudian bila dia maklumkan ada satu kes yang mana melibatkan warga negara kita, Cik Zahra. Jadi bila melibatkan Cik Zahra, kita lihat saya dapat kes ni ketika di peringkat berlaku cerai talak 3 dah. Maksudnya daripada situ dah ada berlaku banyak perkara yang lain. Dan disebabkan oleh itu, bila melibatkan perkara ni kita terpaksa backtrack daripada history pertama, daripada nikah yang pertama jadi nikah sindiket tidak sah tersebut. Kemudian dalam perkahwinan ni mereka ke Thailand pula. Dan kemudian selepas ke Thailand mereka balik ke Malaysia, berlaku pergaduhan dan sebagainya. Walaupun cinta mekar, ada sepasang surut dan sebagainya, berlaku cerai, tak didaftarkan juga. Kemudian rujuk, begitu juga. Jadi benda-benda macam ni yang menjadi satu permasalahan. Dan pada ketika itu, apabila berjumpa, kita memberikan nasihat yang wajar dan ikut undang-undang lah. Berkenaan apa section yang perlu. Kalau ikut undang-undang, kalau ingin berkahwin dengan warga asing, apa prosedurnya? Sebenarnya prosedur yang telah ada di Malaysia ni mudah, sekiranya kita faham dan kena lalu. Dan tidak ada apa-apa halangan untuk mana-mana warga negara kita, sama ada lelaki baik pun perempuan, untuk berkahwin dengan mana-mana warga negara luar. Cuma dari sudut undang-undang, pertama permohonan kebenaran berkahwin perlu diminta. Jika melibatkan beberapa perkara yang melibatkan warga negara asing, yang paling fokus, paling utama, senang kita kata yang tidak boleh ada satu. Apa dia? Iaitu pekerja-pekerja asing yang mana menggunakan permit kerja. Warga asing yang datang menggunakan permit kerja. Itu memang tidak dibenarkan. Dari sudut Akta Imigresen tidak membenarkan. Dalam pada masa yang sama, antara combination di antara kementerian-kementerian termasuklah Jabatan Kehakiman dan juga JAKIM, memang kita apabila berlakunya pernikahan seperti ini, kita memang tidak benarkan kerana terlibat dengan statut yang lain, dengan Akta Imigresen tersebut. Jadi disebabkan kenapa bukan kita halang, tapi di sana ada kontrak yang terikat di antara pekerja dan sebagainya. Jika nak berkahwin juga, boleh batalkan permit pekerja tersebut. Kena balik.
kena balik contohlah. Dan mohon masuk ke sini semula dengan ada 4 perkara. Sama ada professional visa, visa pelajar, dan juga dalam pada masa sama dia maksudnya tidak melanggar satu perkara tadi. Bukan datang sebagai permit kerja, permit lawatan dan sebagainya tidak ada masalah. Okey. Asalkan bukan permit kerja. Asalkan bukan permit kerja. Baik. Bekas suami berada di Malaysia atas permit apa? Sebab dia memang ada PR sebab dah berkahwin ni. Ya, dan dia bekerja sebagai bisnes lah. Okey, baik. Maknanya dalam hal ni dari segi statusnya tak ada masalah lah kan? Tak ada masalah lah. Cuma dalam hal Zaharah ini lebih kepada status perkahwinan status perkahwinan, manipulasi perkahwinan pertama sehingga berlakunya pernikahan yang kedua. Yang menjadi keseriusan kita bagaimana ada modus operandi melibatkan warga negara yang lain. Yang ini kita istilahkan sebagai pernikahan sindiket. Okey, pernikahan sindiket. Kalau kita lihat tadi situasi saksi-saksi, wali dan sebagainya semua adalah warga negara Pakistan. Jadi perkara-perkara ni yang kita kena bendung. Perkara ni kita kena bendung dan dia menyalahi seksyen dan peruntukan yang ada di Malaysia ni. Okey, Tuan lebih menjurus kepada prosedur di sebelah immigration. Dari segi di sebelah Jabatan Agama pula macam sebab kadang-kadang ada masalah Jabatan Agama kata okey, dokumen semua tu buat nanti, yang penting diuruskan pernikahan terlebih dahulu. Adakah itu sebenarnya dia macam ni Ali? Apabila satu permohonan kalau diikut jalan yang lurus, maksudnya secara gentleman. Mohon contoh dalam situasi Puan Zahra ni. Situasi Puan Zahra adalah suaminya memang sudah ada isteri dan dia ada PR. Jadi permohonan yang patut dibuat adalah permohonan poligami. Buat permohonan poligami, di situ dibuat permohonan poligami, kemudian apa yang berlaku telah dibenarkan oleh mahkamah, pergi kepada Jabatan Agama. Pergi kepada Jabatan Agama, tunjukkan bukti PR dan sebagainya, dan tunjukkan bukti ada isteri dan sebagainya, dan kebenaran perintah mahkamah membenarkan dia untuk berpoligami, jalankan akad nikah seperti biasa. Bermakna tidak Zaharah tidak perlu mengisi borang PAS bagi tujuan perkahwinan warga negara asing macam ni? Dia kalau untuk yang begini, untuk permohonan kebenaran bagi tujuan menikah dengan warga negara asing, bagi sekarang ini situasi dia berbeza. Situasi sekarang ini adalah dia berkahwin dengan orang yang dah berkahwin. Dah ada PR. Dah ada PR. Okey, baik. Kecuali kalau situasi Zahra, Zahra bertemu dengan yang memang bekerja di sini ataupun datang daripada luar nak berkahwin di sini. Jadi itu prosedur yang lain. Okey, kalau dah ada PR, maknanya tidak perlu permohonan macam biasa. Permohonan macam biasa. Baik. Zahra, ada bertanya kepada mana-mana kenalan kawan-kawan tentang prosedur perkahwinan dengan ialah mungkin sebab dia dah ada PR, mungkin tak serumit berkahwin dengan warga asing kali pertama lah. Ada bertanya kepada kawan-kawan tentang proses perkahwinan dan sebagainya? Tak ada. Dan sebelum yang saya buat pernikahan tu, masa tu dia belum dapat PR lagi. Oh, ya ke? Belum dapat. Pula dah. Jadi ada isu yang baru lah. Kursus kahwin semua, kursus perkahwinan ada ikuti? Saya memang ada. Memang ada lah, memang dah ada. Okey. Maknanya ikut nikah macam tu saja? Tak ada sebarang rujukan daripada pihak Jabatan Agama atau mana? Tak ada sebab ikut kata dia, dia ikut fahaman Hanafi. Jadi banyak menurut saja apa? Jadi saya ikut je lah. Ya. Okay. Tapi selepas tu bila saya dah tahu yang tu tak sah, sebab tu buat pernikahan semula kedua di Thailand. Okey, macam mana boleh tahu pernikahan tu tak sah? Selepas saya bercerai tu, baru saya terfikir nak cek status saya lah. Sebab saya pelik kenapa tak buat pendaftaran di Malaysia. Oh, Zahra sendiri rasa pelik. Kenapa tidak didaftarkan? Sebab saya terfikir, maknanya tahulah sebelum ni memang perlu didaftarkan kalau lah. masa saya kahwin tu, let's say kalau saya pregnant, so nanti macam mana dengan anak tu ke apa. So saya terfikir pendaftaran di Malaysia lah. Saya tertanya-tanya, jadi saya sendiri Google. Okey. Maksudnya sepanjang tempoh perkahwinan itu tidak terlintas langsung bila bercerai baru terfikir. Sebab masa pernikahan tu saya macam percaya yang pernikahan tu adalah sah. Baik. Sebab saya Google juga, tapi dari segi Hanafi dia memang sah, tapi Syafi'i tidak sah. Jadi saya confuse kat situ. Okey. Baik. Boleh kita tahu kenapa bercerai?
kerana isteri pertama tak dapat terima walaupun kita dah berbincang sama. Dah bersemuka. Okay. Tapi dia memang tak dapat terima, dia suruh ceraikan depan dia juga sebab isteri pertama ada anak dengan dia. So dia macam mengugut lah sama ada anak dengan sebab bekas suami tu menggunakan nama dia kan, duduk di Malaysia. Jadi dia ugut secara dia ada advantage di situ lah. Yes. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Tuan Hafiz, kita akan sambung lagi perbincangan. Okay, insyaAllah. Macam makin lama makin rumit bila kita tahu ni, ada banyak angle yang kita kena bincang. Ya, okey. Kita nak berehat seketika, tapi sementara tu kami juga berkesempatan buat tinjauan dalam kalangan rakyat Malaysia. Adakah mereka ingin berkahwin dengan warga asing? Apa kata mereka? Saksikan, kemudian kita jumpa lagi selepas ini.